Kak Kia barang kemas banyak ni. Adalah sikit-sikit. Tahu tak Kak Kia boleh gandakan sepadan untuk hari tua nanti. Macam mana tu? Kak Kia cuma melabur serendah RM800 saja untuk 6 bulan tapi mendapat 30% pulangan. Mat, mana ada orang senang-senang nak bagi duit macam tu aja. Taklah Kak Kia, yang ni bukan menipu, mematuhi prinsip syariah lagi. Bos saya handsome, bergaya dan juga memandu kereta yang besar. Semua orang tahu tentang pelaburan emas ini. Pelaburan ini diluluskan oleh Bank Negara Malaysia dan juga institusi kewangan negara lain. Mat, Kak Kiah ni dulu pun macam kau. Melabur juga dapat untung banyak. Tiba-tiba syarikat tu tutup. Siasat dulu. Tak mungkin Kak Kia. Jap, saya call bos saya. Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan. Tak mungkin. Terdapat beberapa elemen yang diharamkan yang mungkin berlaku dalam skim cepat kaya atau lebih dikenali sebagai MLM. Yang pertama adalah garar. Garar ini adalah perniagaan yang tidak jelas atau telus. Di dalam skim cepat kaya, ketidakjelasan dalam kontraknya sering berlaku yang melibatkan hasil dan implikasinya. Contohnya, maklumat yang tidak jelas berkaitan dengan aktiviti bisnes sesebuah syarikat yang mempromosikan skim ini dan kesamaran pelaburannya. Pulangan sebanyak 36 hingga 84% setahun kepada pemegang sahamnya secara konsisten yang dijanjikan terlihat sangat meragukan. Bukan itu sahaja, keuntungannya mungkin juga datang daripada perniagaan-perniagaan yang menyalahi undang-undang dan hukum syarak seperti penyelundupan dan pengedaran dadah, pelacuran, pemerdagangan manusia. Jadi, tanpa maklumat-maklumat yang sahih di mana pelaburan itu dibuat, ianya hanya menjadikan skim-skim tersebut adalah bersifat garar. Yang kedua adalah riba. Elemen riba seringkali berlaku dalam skim cepat kaya itu sendiri. Unsur tukangan wang dengan wang yang berlaku dalam skim cepat kaya adalah unsur riba yang jelas. Yuran keahlian dan jumlah pelaburan ditukar dengan kadar keuntungan yang tetap dan telah dijanjikan adalah unsur riba yang jelas yang terdapat dalam skim ini. Kadangkala, wang pelaburan ahli baru akan digunakan bagi membayar keuntungan kepada ahli lama. So, kebiasaannya, skim seperti ini tidak mempunyai sebarang aktiviti pelaburan yang menjana keuntungan. Jadi, hakikatnya, ia adalah satu bentuk pinjaman dan hasil lebihan yang diperoleh oleh pelabur daripada pinjaman itu dikira sebagai riba. Kadar untung yang disandarkan kepada pemodal yang telah ditetapkan dan diketahui jumlahnya di awal kontrak. Selain itu, menghasilkan keuntungan daripada bunga atau riba dalam bentuk apapun juga diharamkan dalam Islam. Yang ketiga adalah maisir. Maisir bermaksud memperolehi sesuatu yang mudah atau memperolehi keuntungan tanpa usaha. Dalam bahasa Melayu, maisir juga dikenali sebagai judi. Islam sangat melarang semua bentuk urus niaga di mana keuntungan diperoleh hanya berdasarkan nasib dan bukannya dengan usaha yang gigih. Kebiasaannya, duit peserta baru digunakan untuk membayar peserta yang lama dalam rangka mendapatkan keuntungan yang tidak realistik. Jadi, tiada pelaburan yang dijalankan, malah dividen yang diterima adalah duit penyertaan ahli baru. Skim cepat kaya ini tidak memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana uang investkan atau tidak menjelaskan risiko secara terperinci untuk mengkaburi mata-mata orang lain dengan aktiviti mereka. Yang pertama adalah MLM penipuan KIFI. RM6,000 dikenakan kepada setiap pemegang kad ahli Island Red Cafe dengan menjanjikan pulangan sebanyak 5%. Mereka juga memberitahu bahawa nama ahli akan diletakkan dalam senarai pemegang share Island Red Cafe. Jadi urus niaga ni melibatkan riba kerana kafe pada dasarnya meminjamkan wang kepada pemegang kad sebagai pertukaran untuk pulangan. Dalam Islam, mendapatkan wang daripada wang tanpa melibatkan diri dalam ekonomi yang produktif adalah dilarang kerana ia dianggap sebagai eksploitatif dan bertentangan dengan prinsip perdagangan yang adil. Pulangan terjamin sebanyak 5% adalah satu bentuk faedah yang mana ia adalah dilarang sama sekali. Yang kedua, kedai mamak Steven Corner. Kedai mamak popular Steven Corner mengumpul RM3,000 daripada setiap ahli dan menjanjikan pulangan sebanyak RM150 setiap bulan dengan rancangan untuk membuka sebuah kafe franchise baru dikenali sebagai Steven Tea Garden.
Mereka juga dikatakan akan membuat anda menandatangani perjanjian yang mana akan memberikan mereka hak untuk tidak membayar anda apa-apa pada masa hadapan. Pengaturan ini juga melibatkan unsur riba kerana ahli melabur wang dengan jangkaan pulangan yang tetap dan terjamin. Selain itu, keperluan untuk ahli menandatangani perjanjian yang membolehkan Stephen Corner berpotensi menahan pembayaran pada masa hadapan juga telah memperkenalkan unsur horor kerana ia mewujudkan ketidakpastian dan kesamaran yang ketara mengenai syarikat pelaburan MLM tersebut. Yang kedua adalah pil penjimatan petrol. Menjimatkan petrol untuk berjuta-juta buah kenderaan di lebih 40 buah negara serata dunia. Ia adalah Keling Fuel Saver. Penipuan terkenal syarikat MLM yang menjual pil penjimatan petrol yang mana menjadi begitu popular sehingga sesetengah kedai runcit menjual pil tersebut. Banyak kereta yang telah menggunakan pil ini kerap dihantar ke bengkel untuk membersihkan sisa-sisa yang menyebabkan kerosakan. Pengguna akhirnya mendapati produk yang kononnya mampu menjimatkan sehingga 20% bahan api ini tidak efektif dan lebih membawa kerosakan pada kenderaan mereka. Syarikat MLM yang menjual pil penjimatan petrol seperti dalam contoh ini boleh dianggap haram dalam Islam atas kerana produk ini menjual dengan tuntutan palsu dan tidak dipastikan keberkesanannya. Ianya termasuk dalam konsep horor yang merujuk kepada tidak kepastian atau risiko berlebihan dalam transaksi dan boleh membawa kepada penipuan atau kerugian kepada salah satu pihak yang terlibat. Ketiga adalah MLM Lembaga. Lembaga pernah menjadi trend dalam kalangan pelajar sekolah menengah dan kolej dengan ratusan mangsa mendaftar setiap bulan di Malaysia. Sesetengah ahli atau pasukan juga mempunyai gadis cantik sebagai perekrut untuk para kaum lelaki. Produk minyak wangi dari Perancis dengan sejarah lebih 100 tahun ini hanyalah botol dan pewangi. Walau bagaimanapun, bahagian pemasaran syarikat tersebut di Asia cuba untuk menuntut bahawa ini adalah aromaterapi. ATVB Hong Kong juga pernah menyiarkan program yang mendedahkan penipuan mereka, tetapi ahli mereka mendakwa bahawa TVB Hong Kong sudah meminta maaf kepada mereka atas maklumat yang salah tanpa bukti. Bila mereka tahu yang produk Lembaga bergerak perlahan, pihak mereka menambah barisan produk penjagaan kulit baru yang bernama Estable yang diisytiharkan juga mempunyai sejarah lebih 100 tahun di Perancis. Sasaran mereka kebanyakannya adalah orang Melayu di Malaysia dan ahli mereka yang paling aktif kebanyakannya adalah Bumi Putra. Perbezaan yang pertama adalah dari segi sumber pendapatan. Skim cepat kaya, dia sering melibatkan peluang atau program yang menawarkan keuntungan yang besar dengan pelaburan yang minimal. Kebanyakan negara dan sistem undang-undang melihatnya sebagai aktiviti yang boleh menimbulkan risiko undang-undang. Ia juga dapat bergantung pada aktiviti yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, undang-undang dan etika termasuk penipuan, sistem piramid atau skim pelaburan yang menjanjikan keuntungan besar dengan risiko yang tinggi atau tanpa dasar perniagaan yang sah. Ia seringkali merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan dan boleh mengakibatkan kerugian kewangan dan ketidakstabilan ekonomi bagi peserta-peserta yang terlibat. Perbezaan yang kedua adalah kepercayaan kepada masyarakat. Skim cepat kaya sering dipandang buruk oleh masyarakat kerana banyak daripadanya adalah penipuan ataupun skema yang tidak sah. Kepercayaan masyarakat terhadap skim cepat kaya adalah negatif dengan pandangan yang mendalam mengaitkannya tentang ketidakadilan dan risiko kewangan yang tinggi. Skim-skim cepat kaya ni dia seringkali dapat dilihat oleh masyarakat sebagai jalan pintas ataupun shortcut yang tidak boleh dipercayai untuk mencapai kejayaan seperti kejayaan kewangan yang sering mengakibatkan kerugian besar bagi individu yang terlibat dengan skim cepat kaya ini. Oleh itu, masyarakat sering digalakkan untuk berhati-hati dan memahami bahawa kejayaan kewangan yang semua orang nak tu yang sebenar memerlukan usaha, pengetahuan dan pelaburan yang teliti. Perbezaan yang ketiga adalah
ketahanan. Dalam ketahanan, untuk skim cepat kaya adalah skim cepat kaya ni dia cenderung untuk menjadi sementara dan tidak berkekalan. Mereka seringkali runtuh apabila tidak dapat menarik pelabur-pelabur baru yang berminat. Skim cepat kaya ni juga, dia juga jarang menawarkan ketahanan dalam jangka masa yang panjang. Dia akan hancur dalam sekejap je, kerana dia seringkali berpaksikan pada model pelaburan ataupun perolehan yang tidak kekal, yang bergantung kepada pertambahan peserta baru dalam rangkaian ataupun skim tersebut. Sebaliknya, keuntungan yang diperoleh oleh peserta awal seringkali dibayar oleh peserta baru. So maksudnya kat sini, kalau macam tak ada peserta baru yang masuk dalam skim cepat kaya ni, dia tidak akan dapat wang lah, kewangan dia akan terjejas. So yang akhirnya menyebabkan keruntuhan apabila peserta baru tidak dapat menampung peserta sebelumnya, menjadikan ia sebagai satu sumber risiko ketidakpastian atau dalam kewangan individu. Jadi, berbeza dengan skim cepat kaya, sumber pendapatan perniagaan yang halal merangkumi pelbagai aktiviti ekonomi yang mematuhi undang-undang dan etika Islam. Contohnya macam menjual produk atau menyediakan perkhidmatan yang sah dan bermanfaat kepada masyarakat. Perniagaan makanan, minuman, teknologi, pendidikan dan banyak lagi. Dan pendapatan yang diperoleh melalui perniagaan yang halal adalah hasil daripada usaha yang jujur, kerja keras dan memberikan kebaikan kepada pelanggan serta memberi peluang kepada individu untuk menjana pendapatan yang sah, halal dan berterusan. Bukan itu saja, perniagaan-perniagaan yang halal ni dia mempunyai imej yang lebih baik dalam kalangan masyarakat tau. Sebab dia membantu untuk memajukan ekonomi dan juga memberikan kebaikan kepada masyarakat. Dan kepercayaan masyarakat ni terhadap perniagaan yang halal adalah tinggi tau. Kerana dia punya perniagaan ni dia macam berpandukan prinsip-prinsip keadilan, kepatuhan kepada undang-undang, dan masyarakat semua macam rasa yakin bahawa produk yang dikeluarkan ni dihasilkan dalam perniagaan yang sah, bermanfaat dan tidak merosakkan alam sekitar dan juga masyarakat. Dia juga memberikan perspektif yang positif tentang integriti pemilik perniagaan tersebut dan menyumbang kepada kestabilan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Yang terakhir sekali, perniagaan yang halal ni dia boleh berkelanjutan dan berjalan dalam jangka masa yang panjang jika diuruskan dengan baik. Ketahanan dalam perniagaan yang halal ni merujuk kepada kemampuan sesebuah perniagaan tu untuk beroperasi dalam jangka masa yang panjang sambil menjaga nilai-nilai Islam, undang-undang, etika, tanggungjawab sosial. Dalam masa yang sama, dia untuk menghasilkan pendapatan dan memberikan kebaikan kepada masyarakat. Dia juga melibatkan keupayaan untuk mengendalikan risiko, mengekalkan kewangan yang sihat, memenuhi keperluan pasaran dan juga sambil menjaga integriti perniagaan tersebut untuk berkontribusi kepada perkembangan ekonomi dan kesejahteraan umum. Sebuah transaksi kewangan yang mempunyai unsur ataupun elemen-elemen haram. Macam mana kita nak tahu dalam transaksi tersebut dia boleh sampai membawa kepada unsur elemen haram yang tidak sah, yang tidak dibenarkan dalam syariah Islam? Dan apa langkah-langkah perlu diambil? So pertama sekali kita mesti kena faham tentang konsep tersebut lah. Konsep transaksi kewangan yang mempunyai elemen haram ni, macam riba dan gharar. Macam kita tahu, gharar ni ialah satu ketidakpastian dalam suatu nilai yang sama-sama yang kita tak nampak. And riba ni ialah suatu penambahan nilai ke atas suatu pinjaman yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman itu tersebut. Kita perlulah dapatkan tentang ilmu-ilmu ni supaya pentingnya kita dapat elakkan daripada terlibat dengan unsur-unsur tersebut. Kedua, kita boleh gunakan produk yang melibatkan dengan unsur-unsur yang membenarkan dalam syariah Islam. So produk yang melibatkan dalam syariah Islam ni, macam kita tahu, akaun simpanan, peribadian, pelaburan yang tertentu lah. Macam kita tahu sekarang ni macam ada Bitcoin kan, dan lain-lain yang tidak dibenarkan dalam unsur-unsur tersebut. Yang ketiga, kita boleh spread awareness. Kita boleh buat kempen kesedaran kepada masyarakat lah. Macam kat public, kita boleh pergi bagi speech talk dekat public kan. Kita boleh hands out flyer, macam pamphlet. And kita boleh through social media juga, kita
kita akan post dekat Facebook, Instagram. So last sekali, apa yang kita boleh nampak, kita boleh tengok dalam konsep pembelajaran. Macam kita boleh tengok Kementerian Pelajaran telah menumbuhkan subjek tertentu seperti pendidikan Islam, civic dan moral bagi yang bukan Islam lah. Macam pendidikan Islam, kita boleh tengok dalam konsep perniagaan. Ada satu topik yang mempunyai konsep perniagaan yang menyebut tentang riba dan gharar. So, pendidikan tentang awal umur ni sangatlah penting untuk kita mengenali lah untuk unsur-unsur ni supaya kita dapat elakkan